Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Perundingan Kampung Bakiau dan Pengkalan Mau Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takhmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang Tutong buat julung kalinya mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi wanita dewasa kampung berkenaan. Majlis yang bertemakan Al-Quran Temanku Dunia Akhirat diadakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang, Daerah Tutong. Bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis disusuli dengan bacaan ayat-ayat lazim dari peserta khatam diikuti dengan bacaan takhtim dan doa khatam. Sementara itu, penyampaian sijil kepada lebih 30 peserta diserahkan oleh Dayang Haja Nursiah binti Haji Ahmad, isteri Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 2 kes disahkan sembuh kemarin dengan 4 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, tiada kes jangkitan baharu dicatatkan setakat kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyatakan jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 184 kes. Manakala kes sembuh 177 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 43 kes. 612 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,888 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 191 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 95,750 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pentingnya bendera dalam memperlihatkan identiti sesebuah negara merupakan antara intipati syarahan khas yang diadakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37. Syarahan khas bertajuk Bendera dalam Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan malam tadi di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Kampung Mantiri. Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, dalam syarahannya juga menyentuh mengenai bendera negara sebagai lambang kekuatan, keunggulan dan kedaulatan sesebuah negara. Juga ditekankan mentaati perintah raja dan negara dalam sama-sama menaikkan bendera negara agar keunggulan negara tidak akan dipijak, dibiarkan dan dihina. Syarahan dianjurkan oleh Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Ahli Jawatan Kuasa Takhmir Masjid Hasan Al-Bolkiah, Kampung Mantiri. Majlis yang sama akan diteruskan lagi malam ini di Masjid Skim Tanah Kurnia Raijati, Kampung Lambak Kiri. Orang ramai dialulukan untuk hadir bagi sama-sama mendengar syarahan khas tersebut. Tadi bendera kita juga. Bendera kita ini ada 3 saiz. Satu bendera besar. Majlis ilmu merupakan saat dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan banyak ganjaran dan kebaikan bagi orang yang berada di dalam majlis berkenaan. Sehubungan itu, siri majlis ilmu Taman Syurga anjuran PAY event diadakan di Masjid As-Solihin. Sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dengan menaiki unta. Lalu Rasulullah menoleh ke belakang. Majlis diserikan dengan 3 sesi forum yang masing-masing membawa tajuk Kita Jaga Allah, Allah Jaga Kita,
Tamasya ke Alam Barzah Kedua dan Hartaku Penyelamat. Majlis Ilmu seumpamanya diadakan sebagai sokongan kepada para asatizah dan ulama dalam perjuangan mereka menyambung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berkorban demi umat baginda. Ia suka dijaga keadaan rumahnya, ia suka kerana maintain bangunannya, kebersihan dalam rumahnya. Pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi negara Brunei Darussalam AITI mengadakan taklimat bertajuk Say Hello to Microsoft Teams and Experience Beyond Reality with Immersive Technology. Taklimat yang berlangsung di The Mall Gadong itu juga diungkayakan dengan kerjasama syarikat Take One Solution dan Rumen Corporation. AITI menyertai kempen Brunei Unified Anjuran Kudus Event Management Services dengan mengetengahkan ciri-ciri teknologi baharu selain dari mempamerkan portal e-services serta mempromosikan aktiviti-aktiviti pembangunan industri yang sedang dijalankan seperti Coding.bn dan Bigter Plus Bootcamp serta kempen kesedaran mengenai etika penggunaan sosial media. Taklimat disertai oleh lebih 30 orang belia. Selain memperkenalkan kaedah Microsoft Teams bagi membantu memastikan tugas harian berjalan seperti biasa, taklimat juga menampilkan trend baru di dalam pengalaman penggunaan teknologi AR dan VR yang menjurus kepada pelbagai aspirasi, aplikasi dan sektor atau industri seperti pendidikan, kesihatan dan gaming. Kolej Perdagangan Laksmana LCB mengadakan hari terbuka bagi memberi peluang kepada orang ramai khususnya pelajar lepasan O dan A yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Hari terbuka kolej berlangsung sehingga hari ini di Kolej Perdagangan Laksmana Plaza Abdul Razak di Ibu Negara. Awangku Muhammad Aiman Safwan bin Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey, pensyarah pelancongan, hospitality dan perdagangan menjelaskan Hari Terbuka LCB mendedahkan para pengunjung kemudahan-kemudahan yang disediakan di kolej berkenaan di samping mengetahui lebih lanjut mengenai program-program yang ditawarkan. Laksmana College of Business ada menawarkan 4 kursus iaitu kursus dari computing, hospitality, business dan juga culinary. Dari peringkat certification ke master's program lah. Ada juga kos yang terbaru di Laksmana College which is 2, International Tourism Management dan Events Management. Selain daripada itu, ada juga 3 master's program yang terbaru iaitu International Finance, Advanced Computing as well as Masters in Management. Beberapa pelajar mengungsikan pendapat mereka mengenai faedah melanjutkan pengajian di kolej tersebut. Laksmana telah provide different courses in Brunei, in master and degree dalam mengetahui lebih lanjut dengan hospitality. With the facilities provided by Laksmana, especially the library, memudahkan kami untuk mendapat informasi dengan lebih lanjut dengan kursus apa yang telah kami pelajari, memudahkan kami apabila menjawab segala assignment. Sebagai pelajar tahun akhir di sini, pengalaman saya selama 3 tahun, fasilitinya amat memuaskan dan juga kepada mereka yang ingin meneruskan pembelajaran mereka ke peringkat lebih tinggi di Laksmana College of Business menawarkan hingga ke peringkat master. Pameran lukisan Impianan 2.0 merupakan satu kegiatan seni lukis yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja yang bertujuan menggalakkan para pelukis tempatan untuk lebih kreatif dan terus menghasilkan karya mereka. Pameran yang telah bermula sejak awal bulan ini di Kompleks Membeli Belah Mabuhay memaparkan lebih 230 buah karya seni lukisan yang menarik setanding dengan pelukis-pelukis profesional. Dijalankan dengan gabungan 9 orang pelukis tempatan yang berpengalaman serta 2 orang pelukis muda wanita. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai setiap hari bermula dari pukul 5 petang hingga 8 malam. Melalui pameran ini juga orang ramai akan dapat menghargai hasil karya para pelukis tempatan melalui lakaran lukisan yang dihasilkan.
Para pelukis yang menyertai pameran tersebut juga mempunyai pengalaman yang luas dalam mengadakan pameran solo masing-masing dan pameran-pameran yang pernah dianjurkan di negara ini sebelum ini. Pameran yang diadakan ini adalah untuk mengetengahkan budaya di negara ini melalui lukisan sekaligus menyediakan platform untuk mengumpul para pelukis bagi sama-sama mempromosikan lukisan-lukisan mereka. Saya lebih kepada mempamerkan lukisan-lukisan yang nostalgia, iaitu pemandangan-pemandangan kampung air lama. Memperkenalkan teknik saya dalam teknik penggunaan watercolor ataupun cat air. Harapan saya kepada pelukis-pelukis muda tanah air akan terus berkarya dengan teknik yang mereka ada, ya, tidak kiralah apa bahan yang diorang gunakan. Jadi dengan itu dapat mengembangkan seni di negara Brunei Darussalam, khususnya seni lukis. Dapat dilihat di dinding ini beberapa lukisan yang memfokuskan ataupun menunjukkan kepada beberapa subjek seperti alam semula jadi, landscape tempatan kita ni biasalah kampung air, dan kalau dapat dilihat ada yang beberapa karya lukisan berbentuk abstrak dan selebihnya tu bercampur aduk dengan berlainan style ataupun gaya. Di samping itu juga penggunaan media lukisan yang berlainan adalah untuk cuba mendedahkan lukisan kita sendiri, lukisan tempatan sendiri untuk masyarakat dapat menghargainya. Di samping kita dicuba memartabatkan seni itu dalam bentuk pameran macam inilah.